Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bertemu kembali kita dalam YouTube ini. Pada kali ini saya akan bicarakan ayat-ayat yang agak ganjil disebutkan oleh Bible tentang para rasul yang kita muliakan. Saya boleh katakan inverted comma, ayat-ayat dalam bentuk penghinaan yang dilakukan, yang digambarkan kepada para rasul. Saya hanya mengambil sebahagian saja untuk menjadikan contoh bagi tatapan anda semua. Perkara yang pertama yang saya anggap sebagai penghinaan pada para rasul ialah bagaimana Bible menyatakan bahawa Nabi Musa mabuk minum arak dan tidur dalam keadaan bogel ataupun telanjang. Ini ada dijelaskan di dalam Bible, di mana dalam Genesis chapter yang ke-9 hingga ayat yang ke-25. Anda boleh kaji, anda boleh lihat di sini. Setelah berlakunya bah ataupun banjir besar dan kapal telah pun mendarat, lalu jelaskan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah dia minum anggur, mabuklah dia dan dia telanjang dalam kemah. Dia tidur dalam keadaan telanjang, terbuka aurat, telanjang dalam kemah. Maka Ham, salah seorang anak Nabi Nuh AS, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sam dan Yafid mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Cuba gambarkan di sini tuan-tuan ya. Nabi Nuh seorang Nabi yang dimuliakan. Dalam Al-Quran ada surah khas dinamakan surah Nuh. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh AS. Namun digambarkan di sini dalam ayat ini bahawa Nabi Nuh dalam keadaan mabuk kerana minum air anggur, minum arak, dan sehinggalah tidur dalam keadaan berbogel, dalam keadaan telanjang, dan auratnya dipandang, disingkap oleh dapat dilihat oleh anak-anaknya. Ini satu penghinaan yang diberikan kepada Nabi Nuh AS. Perkara yang kedua, yang lebih sadis, yang lebih menyedihkan tentang Nabi Lut AS. Nabi Lut AS yang diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab penduduk yang dihancurkan oleh Allah, iaitu penduduk Sodom, di mana diceritakan Nabi Lut diselamatkan oleh Tuhan bersama dengan dua orang anaknya. Namun demikian, kedua-dua orang anak Nabi Lut dikebimbangan sebab tidak ada lelaki yang lain. Bagaimanakah nak melahirkan zuriat apabila sudah tidak ada laki-laki yang lain? Dan kedua-dua anak gadis Nabi Lut ini merancang untuk melakukan hubungan seks bersama dengan ayahnya sendiri hinggalah mereka melahirkan anak. Anda boleh rujuk dalam Genesis chapter yang ke-19 ayat 30 hingga ayat 33. Saya bacakan untuk anda, untuk menjadi tatapan anda. Pergilah Lut dari Zoar, dan dia menetap bersama dengan kedua anak-anaknya perempuan di pergunungan. Sebab dia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah dia di dalam satu gua berserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua. Tidak ada lelaki lain di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalulah masuklah yang tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika dibangun, telah pun berlaku, ketika mereka bangun kesehariannya, telah pun berlaku hubungan intercourse di antara Nabi Lut dengan anaknya. Dan pada keesokan harinya pula, anda boleh rujuk ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-38. Genesis chapter yang ke-19. Pada bahagian yang pertama, kakaknya memberi minum anggur bersama dengan adiknya, tapi kakaknya yang tidur dahulu bersama dengan ayahnya.
Pada hari berikutnya, anda lihat ayat yang ke-34. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua-dua anak Nabi Lot dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak lelaki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang-orang Moab yang ada sekarang. Yang lebih muda melahirkan anak lelaki yang menamainya bin Ami. Dan dialah bapa Bani Anom. Dialah bapa Bani Amon yang ada sekarang. Jadi dalam Genesis chapter yang ke-19, daripada ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-38, bagaimanakah Bible menjelaskan bahawa Nabi Lot melakukan hubungan seks ataupun bahasa yang lebih kasar melakukan perzinahan dengan anaknya sendiri, dua orang anaknya, hingga melahirkan dua orang anak lelaki, orang Bani Moab dan orang Bani Amon. Bayangkan bagaimana Bible menjelaskan, memberikan gambaran bahawa Nabi yang kita agungkan, Nabi Lot, telah pun melakukan perzinahan dengan kedua orang anak gadisnya hingga melahirkan dua orang anak. Bukankah ini menggambarkan penghinaan kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT? Yang ketiga, Bible menjelaskan berlakunya skandal seks seorang ayah dengan menantunya. Skandal seks seorang ayah dengan menantunya. Ini digambarkan apa yang berlaku kepada salah seorang anak Nabi Yaqub, iaitu Judeh. Dan kita mengetahui bahawa Nabi Yaqub dipanggil Israel. Dan daripada Nabi Yaqub lahirlah 12 orang anak lelaki. Dan 12 orang anak lelaki inilah yang dikenali sebagai 12 Bani Israel. Dan Judeh ataupun Judah merupakan salah seorang daripada suku Bani Israel yang merupakan anak kepada Nabi Yaqub, di mana Judah bin Yaqub telah menyebabkan menantunya hamil. Ini diceritakan dalam Genesis chapter yang ke-38 ayat 13 hingga ayat 27, di mana Judah bin Yaqub telah tidur bersama ataupun telah melakukan intercourse, telah melakukan hubungan seks bersama dengan anak menantunya sehingga melahirkan anak kembar yang diberi nama Pares dan Zerah. Ini satu penghinaan yang diberikan kepada Judah yang merupakan ketua, salah seorang ketua Bani Israel, di mana Judah telah menyebabkan anak menantunya hamil sehingga melahirkan dua orang anak kembar yang bernama Pares dan juga Zerah. Anda boleh rujuk dalam Genesis chapter 38 ayat 13 hingga ayat 27. Poin yang keempat, skandal seks dengan gundik ayahnya sendiri. Ini dilakukan oleh salah seorang anak Nabi Yaqub, Ruben, Ruben yang merupakan salah seorang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub, iaitu putera yang tertua kepada Nabi Yaqub, telah pun melakukan hubungan seks, intercourse dengan Bilha yang merupakan gundik ayahnya. Dan yang kita tahu bahawa Nabi Yaqub memiliki 4 orang isteri, yang salah seorangnya adalah Bilha. Bilha, anda boleh rujuk dalam Bilha yang merupakan isteri pada Nabi Yaqub ni, anda boleh rujuk dalam Kejadian ataupun Genesis chapter yang ke-35 ayat 52. While Jacob was living in that land, Reuben had sexual intercourse with Bilha, one of his father's concubine.
Kalau kita perhatikan kat sini, ayat ini secara terang menyatakan apabila Jacob tidak berada di situ, Reuben telah melakukan hubungan seks dengan Bilhah yang merupakan salah seorang gundik yang juga menjadi isteri Nabi Yaqub alaihissalam. Bagaimanakah Bible boleh menceritakan perkara yang kecil seperti ini? Seorang anak Nabi yang melakukan intercourse, perzinahan dengan isteri Rasul, iaitu Nabi Yaqub sendiri. Yang kedua, tadi anak Nabi Yaqub, skandal seks dengan ibu mertua, ataupun isteri ayah, ataupun gundik ayah. Kita perhatikan pula kepada apa yang berlaku kepada anak Nabi Daud alaihissalam. Kisah anak Nabi Daud alaihissalam, Absalom, putera Nabi Daud, telah pun meniduri gundik ayahnya sendiri. Dan anda boleh lihat dalam 2 Samuel chapter yang ke-16 ayat 21 hingga ayat 22, ketika mana Nabi Daud meninggalkan ketika mana Nabi Daud meninggalkan gundiknya yang ada di istana, lalu datanglah anaknya Absalom, putera Nabi Daud, meniduri mereka. Dalam ayat yang ke-20 ni saya bacakan, then Absalom turned to Ahithophel and said, now that we are here, what do you advise us to do? Sekarang kita ada di kawasan pekarangan istana ini. Apakah nasihat yang boleh kamu berikan? Ahithophel menjawab, go and have intercourse with your father's concubine, whom he left behind to take care of the palace. Lalu dinasihat kepada beliau, anak Nabi Daud, Absalom, lakukanlah hubungan seks dengan gundik ayahmu yang ditinggalkan untuk menjaga istana. Kita perhatikan kat sini, bagaimanakah cerita-cerita seperti ini dilakukan ataupun diceritakan dalam Bible. Poin yang kelima, skandal seks Nabi Daud dengan Bathsheba. Bathsheba merupakan anak pada Eliam, di mana satu ketika Bible menyatakan dalam 2 Samuel chapter yang ke-11 ayat ke-20 hingga ayat 27. Anda boleh perhatikan daripada ayat 20 hingga ayat 27. Nabi Daud telah melakukan skandal seks dengan Bathsheba binti Eliam. Ketika mana Nabi Daud melihat Bathsheba sedang mandi, beliau tertarik kepada Bathsheba. Lalu dia datang, dia minta supaya Bathsheba dibawa ke istana dan melakukan hubungan intercourse bersama dengan Bathsheba. Apabila Nabi Daud mengetahui Bathsheba telah pun mengandung hasil hubungan ini, lalu Nabi Daud telah pun menghantar suaminya Uriah untuk berperang dalam satu peperangan yang dahsyat, dan diminta beliau berada di bahagian depan untuk memastikan bahawa Uriah mati terbunuh. Kerana Nabi Daud telah pun melakukan hubungan seks dengan isterinya Bathsheba. Bagaimana kalau kita lihat bagaimana cerita ini dijelaskan dalam Bible? Anda boleh lihat, saya bacakan ayat yang ke-26. Ketika didengari isteri Uriah bahawa Uriah suaminya sudah mati, maka merataplah dia kerana kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi isterinya dan melahirkan seorang anak lelaki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dalam Bible ini menjelaskan bahawa perbuatan Nabi Daud adalah perbuatan yang jahat sebab melakukan hubungan seks dengan Bathsheba. Sedangkan dalam Al-Quran tetap memuji Nabi Daud AS. Kita akan lihat nanti pada Al-Quran tentang Nabi Daud dan Nabi-Nabi yang lain. Perkara yang keenam, skandal seks Nabi Sulaiman yang engkar pada perintah Tuhan. Nabi Sulaiman dianggap sebagai seorang Nabi yang paling ramai isteri.
Digambarkan dalam Bible bahawa baginda memiliki 700 orang isteri dan 300 orang gundik. Oleh kerana kesibukan Nabi Sulaiman dalam melayani istrinya, Solomon married 700 princess and also had 300 concubines. Nabi Sulaiman memiliki berkahwin dengan 700 putri ataupun princess, permaisuri, dan dia memiliki 300 orang gundik. They made him turn away from God. Isteri-isterinya telah menyebabkan Nabi Sulaiman lalai daripada perintah Tuhan. Bahkan lebih teruk daripada itu, Bible menjelaskan, and by the time he was old, they had lead him into the worship of foreign gods. Ketika mana Nabi Sulaiman telah tua, isteri-isterinya telah menyebabkan dia menyembah Tuhan yang lain, bukan Yahweh Tuhan Maha Esa. Kita lihat bagaimanakah ayat dalam Bible ini menjelaskan bahawa oleh kerana Nabi Sulaiman sibuk melayani isteri-isterinya, menyebabkan dia lupa pada perintah Tuhan, bahkan melakukan syirik, menyembah Tuhan yang lain. Sedang pendengar sekalian, Al-Quran tetap memuji para Rasul ini. Saya memetik beberapa ayat Quran untuk menjadi tatapan anda semua. Al-Quran dalam membenarkan adanya kitab Injil, adanya kitab Taurat, adanya kitab Zabur dan kitab-kitab yang lain. Namun Al-Quran juga sebagai muhaimin, menjaga kehormatan para Rasul ini. Sebab itulah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tidak mengutuk para anbiya, tidak menghina para Rasul, bahkan memuji mereka. Bukan seperti mana ayat yang dijelaskan dalam Bible tadi. Anda boleh rujuk dalam surah Sad ayat yang ke-45 hingga 47. Wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yaqub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Subhanallah, Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub sebagai seorang yang ikhlas, yang saya ingat pada hari kiamat, ingat hari akhirat. Kita lihat dalam surah Sad ayat yang ke-17. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami iaitu Nabi Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Nabi Daud digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Namun dalam Bible menjelaskan Nabi Daud sanggup untuk membunuh Uria semata-mata untuk menjadikan Bathsheba sebagai istrinya, dan telah pun melakukan perzinahan dengan istri Uria iaitu Bathsheba. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh Imam Bukhari, Nabi Daud memuji Nabi Muhammad memuji Nabi Daud alaihissalam. Ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihissalam wa habbus siyami ila Allah siyami Daud. Sembahyang yang amat dicintai di sisi Allah ialah sembahyang Nabi Daud, dan puasa yang amat dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Di mana Nabi Daud AS tidur dahulu di pertengahan malam, dan beliau salat di sepertiga malam dan tidur kembali seperenamnya. Maksudnya bangun waktu malam untuk bermunajat pada Allah SWT. Dan tentang berpuasa pula, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud berpuasa selang sehari. Hari ini berpuasa, esok tidak berpuasa. Selang sehari berpuasa. Itulah puasa Nabi Daud yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Innahu awwab. Dia adalah seorang yang
banyak bertaubat kepada Allah SWT. Dia seorang yang taat pada perintah Allah SWT. Tentang Nabi Sulaiman pula, Allah SWT menjelaskan, wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami kurniakan kepada Nabi Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Bahkan Nabi Sulaiman di antara orang yang paling kaya dan rajin bersedekah dan juga melakukan pengorbanan. Kita lihat, sedang pendengar sekalian, bagaimana Bible memberikan contoh-contoh yang amat menjijikkan kepada para anbiya, para rasul. Tidur berbogel, minum arak sambil tidur berbogel. Nabi Lut berzina dengan 2 orang anaknya sehingga melahirkan anak. Nabi Daud telah pun melakukan perzinahan dengan Bathsheba. Nabi Sulaiman kerana isterinya ramai hingga lalai pada Allah, bahkan melakukan syirik pada Allah SWT. Ini ada dijelaskan dalam Bible. Namun Al-Quran tetap memuji mereka sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang tunduk pada perintah Allah SWT. Gambaran yang saya nak berikan bahawa di samping Al-Quran membenarkan wujudnya kitab-kitab para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun demikian Al-Quran juga sebagai muhaimin, menyingkirkan, membuang tohmahan-tohmahan ataupun kejian-kejian yang diberikan oleh musuh-musuh Islam. Dan Al-Quran memberikan cita-cita yang baik, menunjukkan akhlak para rasul yang cukup tinggi yang ada dalam Al-Quran. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda kembali di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.